KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Baiklah, apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera dan jangan lupa terus buat latihan supaya anda mudah untuk menjawab ujian dan peperiksaan nanti. Baiklah, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kita bawakan kepada anda Ustazah Salina Busrawi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat, syukur. Masya Allah, terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga kita ada jurubahasa isyarat, iaitu kita ada Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Cikgu, hari ini topik kita berkaitan dengan kertas satu. Betul. Iaitu murid-murid tak ada pilihan untuk mendapat skor yang terbaik untuk kertas satu ini. Jadi Ustazah, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ustazah harap di mana saja murid berada, anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang bakal menjelang, ya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah yang boleh kita pelajari sebagai satu bekalan untuk anda menghadapi peperiksaan, ya, ataupun pentaksiran SPM Sijil Pelajaran Malaysia Pendidikan Islam Kertas 1 kod 1223/1. Baiklah murid-murid, kita lihat dahulu berapakah secara umum, ya, kita lihat dahulu secara umum apakah dia kertas 1 pendidikan Islam, iaitu soalan SPM pendidikan Islam kertas 1 ini merangkumi 5 soalan, ya, ada 5 soalan. Pastikan anda perlu menjawab ke-5 soalan ini, jangan ada yang tertinggal, ya. 5 soalan ini merangkumi bidang Al-Quran, bidang hadis, akidah, fiqh, tamadun Islam dan akhlak Islam. Ustazah harap apabila kita sebut nama-nama bidang ini, anda automatik dah tergambar dah tajuk-tajuknya. Ya. Siapa yang dapat buat begitu, maknanya anda cemerlang. Seterusnya, 5 soalan ini membawa 100 markah dan anda diberikan peruntukan masa selama 2 jam 30 minit untuk menjawab keseluruhan tajuk ini. Ya. Jadi pastikan anda mengurus masa anda dengan bijak. Ya. Jangan banyak termenung. Jadi perlu bersedia dengan baik supaya apabila ada saja soalan, anda terus menjawabnya dengan baik. Jadi nasihat Ustazah, bersedialah, ya, dengan mendengar program kita pada dalam Didik TV ini. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga habis. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah jenis-jenis soalan pendidikan Islam, ya. Antara jenis-jenis soalan yang ditanyakan dalam kertas 1 pendidikan Islam SPM ialah dalam bentuk fakta. Maksudnya dia dipanggil respon terhad, ya. Contohnya, ya, contoh, apakah maksud haji, nyatakan 2 rukun haji, apakah maksud korban, itu untuk dalam bidang fiqh. Kalau dalam bidang tilawah, apakah maksud sunnatullah, itu fakta, ya. Responnya sangat terhad dan murid-murid perlulah memberikan respon anda ataupun memberikan jawapan anda berdasarkan tajuk yang ada dalam buku teks ataupun yang ada dalam DSKP, ya.
dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Seterusnya, jenis yang kedua ialah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, ya, KBKK. Ini merupakan dipanggil respon terbuka. Maksudnya, jawapan ataupun soalan murid mengundang kepada pelbagai jawapan, pelbagai kemungkinan jawapan. Murid boleh memberikan pandangan mereka, ya. Contohnya di sini, jelaskan 2 kesan memahami sunnatullah. Murid boleh memberikan idea dan pandangan mereka, tetapi mestilah fokus kepada sunnatullah. Seterusnya, terangkan 2 pengajaran ayat di atas. Soalan ini juga mengundang kepada respon yang terbuka. Jawapannya pula bersifat polikotomus, maksudnya boleh mengundang kepada pelbagai bentuk jawapan, ya. Seterusnya ialah soalan ataupun jenis soalan kemahiran berfikir aras tinggi, ya. Selalunya soalan ini menggunakan kata tugas huraikan. Contoh yang kita berikan di sini ialah huraikan kelebihan mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan. Dia mengundang kepada respon yang terbuka. Murid-murid boleh memberikan pandangan dan idea anda dalam menjawab soalan jenis ini. Yang membezakan antara KBKK dengan soalan KBAT ialah bentuk ataupun bentuk penulisan anda, respon murid. Untuk jawapan kemahiran berfikir aras tinggi, murid memerlukan menjawab ataupun menulis jawapan itu dalam perenggan, ya. Bukan dalam bulat ataupun dalam poin ataupun dalam isi-isi penting, tetapi dalam bentuk perenggan. Jangan susah hati, murid-murid akan mempelajari keseluruhan jenis-jenis soalan ini nanti. Seterusnya, kita lihat pula kata tugas, ya. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam kertas 1, ini adalah antara kata tugasnya, ya. Antaranya ialah yang pertama, menyatakan, iaitu nyatakan ataupun apakah, ya. Panduan penulisan untuk kata tugas seperti ini, murid-murid perlu memberikan isi jawapan sama ada isi sahaja ataupun 2 hingga 3 patah perkataan, ya. Murid-murid tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jangan buang masa dalam soalan yang kata tugasnya nyatakan atau apakah, ya. Seterusnya, kata tugas yang seterusnya ialah jelaskan. Panduan penulisannya pula ialah murid-murid perlu mendapatkan isi yang lengkap ataupun tulis dalam ayat yang sempurna, ya. Ayat anda mesti mudah difahami, ayatnya sempurna, isinya lengkap. Panduannya ialah mungkin patah perkataannya 4 hingga ke 5 patah perkataan. Barulah dia akan menjadi ayat yang sempurna dan juga isi yang lengkap. Itu untuk kata tugas jelaskan, ya. Dan kata tugas yang ketiga ialah terangkan. Untuk soalan yang menggunakan kata tugas terangkan, pastikan, ya, murid-murid menjawab mesti ada isi dan huraian, ya. Huraian ini boleh, antara isi dan huraian bolehlah menggunakan perkataan kata penghubung yang menggunakan akronim S, U, K, A, ya. S untuk supaya, U untuk, K kerana, A agar, ya. Jadi jawapan anda perlu ada isi dan juga huraian untuk menjawab soalan kata tugas terangkan. Jadi panduan penulisannya, patah perkataannya mungkin antara 6 hingga ke 8 patah perkataan, ya, sebab nak tulis isi lagi, nak tulis huraian lagi, ya. Seterusnya kita tengok pula kata tugas yang keempat, iaitu huraikan, ya. Huraikan kadang-kadang mungkin boleh juga bincangkan, kemukakan hujah anda, ya. Kemukakan pandangan anda. Okey. Selalunya ini soalan berbentuk soalan kebat, ya, yang menggunakan kata tugas ini. Jadi, apakah panduan penulisan yang murid-murid perlu ketahui? Yang pertama, dalam jawapan anda mesti ada isi,
Itu yang pertama. Yang kedua, ada huraian. Dan yang ketiga, ada huraian lengkap dan ada penutup, iaitu ada kesimpulan. Jawapan pula dituliskan dalam bentuk perenggan, ya, dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai, ya. Murid-murid perlu menjawab satu isi, tetapi satu isi itu dikembangkan lagi. Okey, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Baiklah, ini ialah contoh kata tugas dalam soalan, ya. Jadi tips yang pertama yang kita akan pelajari, kita tengok contoh-contoh kata tugas. Kita ambil contohnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ialah bidang akhlak. Pastikan, ya, murid-murid pastikan anda menjawab ke semua soalan, termasuklah soalan nombor 5. Soalan contoh di sini 5A, wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Soalan 1 menggunakan kata tugas apakah? Apakah maksud wasatiyah? Soalan 2, nyatakan 2 prinsip wasatiyah. Soalan yang ketiga, jelaskan 2 ciri umat cemerlang. Soalan yang keempat, terangkan hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Dan soalan yang terakhir, contoh soalan yang terakhir, berdasarkan gambar di atas, okey, kalau murid-murid perhatikan, gambarnya ialah gambar makanan, ada sisa-sisa makanan dan juga air yang keluar menitis daripada paip, ya. Itu maksudnya satu pembaziran. Berdasarkan gambar di atas, cadangkan langkah bagi mengatasi masalah pembaziran yang sering berlaku dalam masyarakat. Dalam contoh soalan contoh ini, anda tidak jumpa kata tugas huraikan, tetapi perkataan cadangkan, ya, cadangkan langkah, ini menggambarkan soalan ini adalah dalam kategori ataupun dalam kata tugas menghuraikan. Jadi kita lihat di sini, untuk apakah kita perlukan jawapannya, ini ialah mendefinisikan. Jawapan anda perlulah merujuk kepada buku teks, ya. Jadi anda kena baca buku teks betul-betul. Jadi kita lihat, jom kita lihat jawapan contoh untuk soalan-soalan tadi. Soalan yang pertama tadi, kata tugas apakah, ya. Okey, jadi apakah maksud wasatiyah? Tadi kita kata satu isi, kan, ataupun 2 atau 3 patah perkataan. Tetapi disebabkan ini ialah mendefinisikan, jadi murid-murid perlu memberikan definisi lengkap seperti apa yang ada dalam buku teks. Jadi nak tak nak, kena ikhtiar, kena usaha membaca dan menghafal apakah maksud wasatiyah, ya. Seterusnya, 2 prinsip wasatiyah. Kata tugasnya ialah nyatakan, jadi boleh jawab begini, berikan sahaja dalam bentuk isi-isi sahaja, ya. Kemudian 2 ciri umat cemerlang, ini ialah kata tugasnya ialah jelaskan jawapan anda memerlukan ayat lengkap, ya. Melakukan kebaikan terhadap ataupun kepada seluruh makhluk. Ayat ini sudah memadai untuk memenuhi kehendak kata tugas jelaskan. Seterusnya kita lihat pula soalan yang keempat, iaitu hikmah terangkan. Cuba kita lihat bagaimana dia dijawab. Untuk warna biru itu ialah isi, okey, dan juga ini ialah huraian. Barulah murid boleh mendapat markah penuh di situ. Ada isi dan huraian. Manakala untuk soalan kebat, inilah yang dimaksudkan dengan perenggan. Sekurang-kurangnya murid menulis 4 ayat yang merangkumi ada isi, kemudian ada huraian lengkap dan ditutup dengan kesimpulan. Maka murid-murid akan mendapat markah penuhnya di situ 4/4. Inilah tadi, ya, Aiman, bentuk kata tugas yang murid-murid kena mahir, ya. Hanya ikut je cara yang Ustazah berikan, ikut color lagi tu. Mudah untuk kita faham. Baiklah, betul. Ustazah, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 dan juga tingkatan 4, yang mana pada hari ini kita belajar kertas 1, dan sekarang ini dalam segmen pada kali ini kita nak dengar pula macam mana soalan-soalan yang dapat kita tahu dalam Al-Quran dan hadis. Silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan ini bersedia, ya. Mari kita sama-sama lihat soalan 1, ya. Soalan 1 merangkumi bidang Al-Quran dan juga bidang hadis, ya. Pastikan anda memahami apakah dia yang dimaksudkan dengan bidang Al-Quran dan bidang hadis. Inilah dia tajuk-tajuknya. Untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 ada hukum tajwid, ya. Untuk tingkatan 4 kita ada tajuk-tajuk seperti larangan rasuah, memahami sunatullah, larangan mempersedakan agama, dakwah pemacu kemajuan. Kemudian kita ada hukum tajwid untuk tingkatan 5 juga, ciri mukmin berjaya, memahami keutamaan dan juga kepelbagaian bangsa dalam Islam. Jadi murid-murid perlu membuat senarai semak. Apakah tajuk-tajuk yang murid-murid telah pun ulang kaji? Pastikan, ya, anda bersedia dengan kesemua tajuk-tajuk ini, sebab kita bukan sahaja untuk mengambil peperiksaan di dunia, yang paling penting kita nak ambil peperiksaan untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah, ya. Seterusnya untuk hadis, kita ada 2 hadis yang kita pelajari sewaktu tingkatan 4 dan 2 lagi hadis tingkatan 5 yang kita tak tahu yang mana satu yang akan ditanya. Jadi pendekatan yang terbaik ialah menguasai keseluruhan tajuk-tajuk yang kita pelajari dalam pendidikan Islam. Baiklah murid-murid, fokus pertanyaan ataupun fokus dalam bidang Al-Quran dan hadis ini, yang pertama ialah terjemahan, ya. Terjemahan ayat atau hadis. Kemudian ada juga sebab turun ayat dan kefahaman ayat dan hadis, juga pengajaran ataupun pengajaran ayat dan hadis. Kefahaman di sini ialah intipati. Intipati yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Jom kita lihat soalan contoh untuk terjemahan ataupun maksud kalimah, ya. Sebagai contoh, ya, ini ialah hadis, ya. Soalan 1B, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalunya soalannya akan berbunyi begitu. Kemudian dinyatakan ini ialah matan hadisnya. Dan yang paling penting, murid-murid kena perhatikan kenyataan ini. Hadis di atas menjelaskan tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Garis bawahkan, ya. Gariskan, ini perkataan yang penting membantu anda untuk memahami hadis ini tentang apa. Oh, hadis ini tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Jadi automatik anda akan teringat nota-nota anda, siapa dia 7 golongan tadi, kan? Ini sangat penting. Kenyataan yang ada di bawah ini, kenyataan yang ditulis ini sangat-sangat penting untuk anda mengetahui apakah hadis ini tentang apa, ya. Jadi soalannya ialah berdasarkan hadis di atas, nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris. Kita pun tengok mana potongan hadis yang bergaris. Oh, ini dia. Warajulani tahabba fillah, ya. Warajulani tahabba fillah. Cabarannya di sini bagi murid-murid yang mungkin kurang berbahasa Arab, ya, Aiman. Jadi mungkin murid-murid tak dapat nak faham kalimah ni kalimah apa. Jadi murid-murid perlu membuat persiapan, ya, dengan membuat senarai semak ataupun buatkan satu nota potongan-potongan hadis, makna, ya. Potongan hadis, kemudian makna, potongan ayat dan makna. Dan kita juga boleh mengambil pendekatan seperti ini sebab ada juga bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab. Ada kan? Cuba Aiman tengok di sini. Hadis ni ada tak bahasa Melayu juga menggunakan kalimah bahasa Arab yang ada dalam hadis ni? Saya nampak satu, ya. Masjid. Wah, bagus, ya. Jadi murid-murid gariskan. Kemudian kita nampak adil. Kita pun cakap adil juga, kan? Kita nampak juga
zakarallah, zikir ya. Kita nampak tasaddaqa, sedekah. Jadi itu antara perkataan-perkataan bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab yang mungkin boleh membantu murid-murid untuk mengetahui maksud hadis ini. Jadi untuk anda mengulang kaji hadis ini, kenal pasti mana 7 golongan itu. Jadi kalau kita lihat Al-Imamul Adil, ini nombor 1. Syabun nasya' ibadah. Ibadah juga perkataan bahasa Melayu menggunakan ini kan Aiman? Jadi ini nombor 2. Ya. Kemudian masjid ini nombor 3. Dan ini ialah nombor 4, soalan yang bergaris ni. Kemudian ada 1, inni akhafullah, ini ialah yang kelima. Tasaddaqa ini yang ke-6, berzikir ini yang ke-7 ya. Jadi anak-anak murid, murid-murid anda kena sediakan nota seperti ini. 1-1, 7 tu keluarkan. Jadi cuba kita lihat apakah maksud potongan hadis yang bergaris warajulani tahabba fillah. Ingat perkataan habba, habibi ya. Hubbun maksudnya ialah kasih sayang. So apa dia kasih sayang dekat situ? Iaitu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Orang ini akan mendapat naungan Allah. Itu antara cara yang bolehlah murid-murid menggunakannya, teknik untuk mengingat, terutamanya terjemahan ayat ataupun hadis. Buat ke semua ayat yang murid-murid baca dan hadis-hadis yang murid baca, carikan potongan ayatnya dan juga terjemahannya ya. Kemudian kita lihat seterusnya ialah hukum tajwid ya. Hukum tajwid akan ditanya dalam Al-Quran. Hadis tak ada hukum tajwid ya. Sebagai contoh, ayat di atas menjelaskan bahawa Allah menjadikan manusia pelbagai bangsa dan kaum. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan hukum tajwid, kalimah yang bergaris dan cara bacaannya. Jadi murid-murid kena perhatikan ya. Ada 2 kehendak. Nyatakan hukum tajwid 1 dan cara bacaan ya. Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan. Kita lihat kalimah yang bergarisnya ialah inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Dah ada bunyi lantunan dekat situ kan? Inna khalaqnakum. Jadi kita lihat contoh jawapannya. Pastikan murid menulis 2 kehendak tadi. Hukum tajwidnya dan juga cara bacaannya. Buat secara ringkas untuk memudahkan jawapan anda dilihat ya. Apa hukum tajwidnya? Ya, qalqalah sughra. Bagus, ada yang dapat jawab tu. Dan apa cara bacaannya? Bunyi lantunan rendah ya. Sebab qalqalah ni ada sughra, ada kubra ya, ada akbar. Jadi untuk sughra ialah bunyi lantunan rendah. Jadi markah anda akan diberikan seperti ini ya. Okey, seterusnya kita lihat pengajaran. Untuk Al-Quran dan hadis, soalan ataupun jenis bentuk soalan yang akan ditanya ialah antaranya ialah pengajaran. Contohnya firman Allah ya, ayat Al-Quran ini. Kemudian ini yang penting ya, untuk anda memahami apakah ayat ini tentang tajuk apa. Tajuknya ialah sunnatullah ya. Ayat di atas menerangkan tentang konsep sunnatullah. Berdasarkan ayat di atas, terangkan. Selalunya untuk pengajaran, kata tugasnya ialah terangkan ya. Terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut. Jadi kadang-kadang kita rasa agak keliru bagaimana nak mendapatkan pengajaran. Untuk tajuk sunnatullah ini ya, nasihat ataupun panduan yang ustazah boleh berikan, anda boleh ambil dari konsep sunnatullah ya. Antara konsep sunnatullah ialah meyakini bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan ini mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Kedua, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Jadi cara anda menulis jawapan anda untuk pengajaran ayat ialah, pastikan ya, anda menulis nombor soalan dengan betul, kemudian tuliskan
ini dia punya informasi tentang soalan, info awal, ya, ataupun ada yang panggil kepala soalan, ya, ataupun ada yang panggil maklumat tentang jawapan, boleh juga. Pengajaran ayat ini ialah dia membantu anda untuk fokus tentang jawapan anda. Kita hendaklah meyakini untuk pengajaran ayat, jawapan anda mesti dimulakan dengan perkataan ini, kita hendaklah. Ya, kita hendaklah. Kemudian disusuli dengan isi, kita hendaklah meyakini bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan adalah atas ketetapan Allah dan kehendaknya yang maha bijaksana. Setiap yang berlaku dalam kehidupan atas ketetapan Allah, ini ialah huraian. Begitu juga dengan nombor 2, kita hendaklah menyusun strategi dengan teliti dalam setiap tindakan, inilah isi untuk mencapai kejayaan, itu ialah huraian. Jadi pastikan untuk menjawab soalan pengajaran, format ataupun cara penulisannya mesti dimulakan dengan kita hendaklah. Termasuklah pengajaran atau iktibar juga menggunakan format ini. Kita hendaklah. Hendaklah apa? Isi dan kemudian disambung dengan kata tugas yang sesuai dan ada huraian. Ini berapa markah ni, Ustazah? Ya, ini berapa markah? Isi tu 1, kemudian huraian ni 1, jadi dapat 2 dekat sini, sini pun mungkin 2, jadi markahnya selalunya 4. Jangan kita sia-siakan 4 markah ni. Sebab betul. ini yang menentukan sama ada kita dapat markah A ke B ke C, kan, Ustazah, kan? Baik, para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, kita belajar kertas 1, dan untuk segmen pada kali ini kita nak belajar pula tentang akidah dan juga fiqh. Macam mana nak jawab soalan ni, Ustazah? Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Soalan 2 dan soalan 3. Soalan 2 ialah bidang akidah, manakala soalan 3 ialah bidang fiqh, ya. Pastikan murid-murid dapat melihat tajuk-tajuknya. Okey, ini untuk tajuk yang kita pelajari sewaktu di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 untuk bidang akidah, iaitu yang pertama ialah nama-nama Allah, iaitu Al-Husna, nama-nama Allah Asmaul Husna, Al-Muntaqim dan Al-Jabbar. Allah Maha Pembalas dan Allah Maha Perkasa. Kemudian anda telah mempelajari perkara yang membatalkan iman dan juga tajuk berhubung dengan ajaran sesat sewaktu tingkatan 4. Manakala tingkatan 5 pula, Asmaul Husnanya yang terlibat ialah Ar-Raqib, iaitu Allah Maha Mengawasi, dan Asy-Syahid, Allah Maha Menyaksikan. Manakala tajuk seterusnya ialah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Manakala fokus soalan-soalan ataupun intipati dalam bidang akidah ialah mendefinisikan ataupun maksud ataupun takrif. Yang itu yang pertama. Kemudian kefahaman tentang bukti ataupun bukti nama Allah. Apa kefahaman tentang Al-Muntaqim? Apa kefahaman tentang Al-Jabbar? Apa bukti Allah Ar-Raqib? Apa bukti Allah Asy-Syahid? Ya. Begitu juga ciri-ciri. Ciri-ciri ada di ajaran sesat, ya. Apa ciri-ciri ajaran sesat? Dan kita tengok pula prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip yang berlawanan, bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah, ya. Syarat terbatal iman, contoh terbatal iman, ada beza, ya, antara syarat dengan contoh. Contoh ini pula dibahagikan, contoh dalam bentuk iktikad, contoh dalam bentuk perkataan, contoh dalam bentuk perbuatan. Jadi murid-murid kena cakna, ya, kena teliti apabila melihat, ya, mengulang kaji, dan pastikan anda buat senarai semak. Dah study ke belum? Dah faham ke belum? Ya? Perlu adakan perbincangan-perbincangan, bertanya dengan guru-guru anda di sekolah. Ya? Seterusnya ialah kesan batal iman, kesan ajaran sesat, ya. Okey. Dan cara hindari.
Cara hindari mestilah menghindari perkara yang tak elok, ya. Cara menghindari bagaimana supaya iman kita boleh terpelihara, cara menghindari ajaran-ajaran sesat, ya. Itu antara skop perbincangan yang murid-murid perlu kuasai. Baiklah, kita tengok pula tajuk-tajuk yang anda pelajari dalam bidang fiqah, ya, iaitu solat sunat. Untuk tingkatan 4 anda telah pelajari solat sunat duha dan solat sunat gerhana, ya. Anda juga mempelajari haji dan umrah, sembelihan, korban dan akikah dan juga muamalat dalam Islam. Manakala tingkatan 5 solat sunat tasbih dan solat sunat istikharah. Dan anda juga mempelajari perkahwinan dalam Islam, isu-isu perkahwinan, pengurusan harta selepas kematian, iaitu wasiat dan faraid, juga jenayah dalam Islam. Pastikan anda ada senarai semak supaya anda dapat berhadapan dengan peperiksaan, menghadapi peperiksaan dengan penuh keyakinan, ya. Pastikan anda mengulang kaji kesemua tajuk-tajuk ini, ya. Adakan study group, kan? Adakan nota-nota anda. Masih lagi tidak terlambat. InsyaAllah manjada wajada. Satu patah mengatakan siapa yang berusaha dia pasti berjaya, ya. Seterusnya kita lihat pula skop perbincangan ataupun mungkin skop yang kita pelajari berhubung dengan bidang fiqah. Masih lagi ada maksud, definisi, takrif, ada dalil dan hukum, ya. Hukum ada 5 dalam Islam. Harus, wajib, sunat, makruh, haram. Jadi apakah tajuk-tajuk yang melibatkan hukum? Sembelihan ada hukum, korban dan akikah ada hukum, perkahwinan pun ada hukumnya. Banyak dalam hukum perkahwinan yang anda kena kuasai. Begitu juga dengan syarat wajib, ini fokus kepada haji dan umrah. Rukun juga fokus kepada haji. Dan perkara wajib di sini ialah perkara wajib haji, perkara larangan juga berkaitan dengan haji dan umrah. Syarat sah berkaitan dengan sembelihan, korban dan akikah. Perkara sunat makruh pun berkaitan dengan sembelihan, korban dan akikah. Kaifiat ialah cara. Bagaimana cara melaksanakannya, ya? Itu ialah berkaitan kalau anda melihat ada soalan, jelaskan kaifiat. Jangan terperanjat dengan istilah ini. Kaifiat ialah cara. Apabila soalan kaifiat, caranya mesti tertib satu persatu hingga tamat. Contohnya kaifiat solat duha, ya, kaifiat solat gerhana, kaifiat solat sunat tasbih, solat sunat istikharah, ya, boleh ditanya di bawah fokus kaifiat. Contoh di sini ialah apakah contoh-contohnya, ya. Contoh dalam contoh lafaz nikah, ya, contoh lafaz talak, itu boleh jawab dalam contoh. Juga perbezaan, apakah perbezaan antara haji dan umrah, perbezaan korban dan akikah, ya, boleh juga ditanya. Dan juga hikmah ialah kelebihan. Apa kelebihan perkahwinan di dalam Islam? Jadi mari kita lihat tips ataupun panduan yang boleh kita ambil berhubung dengan takrif, maksud dan definisi. Soalan contoh di sini ialah beriman dengan Allah Ar-Raqib akan melahirkan seorang hamba yang sentiasa mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Apakah maksud Allah Ar-Raqib? Ya. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Nyatakan maksud haji dari segi istilah, ya. Jika soalan tidak mempunyai perkataan dari segi istilah, anda jawablah kedua-duanya untuk jawapan yang selamat dari segi bahasa dan juga istilah, ya. Itu yang lebih selamat. Contohnya, apakah maksud haji? Dia tak nyatakan segi istilah. Jadi untuk selamat, jawab dua-dua. Bahasa ya, itu jawapan yang lebih tepat. Kalau kita jawab istilah saja, mungkin kehendaknya nak bahasakan dah rugi. Jadi biar kita buat lebih. Biar kita buat lebih sikit, jangan kurang, ya. Jadi ini contoh jawapan. Untuk itu, anda kena ada satu teknik. Tekniknya ialah kumpulkan semua istilah-istilah, ya. Kumpulkan semua istilah-istilahnya dan cuba anda lengkapkan. Contohnya seperti ini. Inilah maksudnya dan cari apakah istilahnya, ya. Contohnya, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas, Al-Muntaqim, ya. Allah Maha Berkuasa, Al-Jabbar. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, tetapi pada hakikatnya ia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ialah ajaran sesat. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha mengawasi, Ar-Raqib, ya.
Allah Maha menyaksikan. Asyahid, ya. Pastikan anda kumpulkan semua istilah. Itu cara kita untuk bersedia. Kumpulkan semua istilah, tengok maksud-maksud dia. Begitu juga dalam bidang tadi tu dalam bidang akidah, yang ini dalam bidang fiqh, ya. Mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji untuk menunaikan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Haji, mengunjungi Baitullah juga, tapi pada bila-bila masa. Umrah, ya. Mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Namanya haji ifrad. Okey, inilah teknik yang kita boleh gunakan. Inilah teknik kita boleh gunakan untuk kita bersedia. Okey, seterusnya kita tengok contoh jawapan. Ya. Oleh kerana dia mendefinisikan, pastikan anda menjawab mengikut apa yang ada dalam buku. Jawab dengan lengkap, ya, untuk kita mendapat markah penuh. Okey. Seterusnya kita tengok pula perbandingan dan perbezaan. Tadi kita ada sebutkan ada perbandingan dan perbezaan. Ini untuk contoh dalam bidang akidah, iaitu membezakan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam isu tersebut. Jadi anda murid-murid dinasihatkan buat dalam bentuk jadual, ya. Apabila anda membuat dalam bentuk jadual, anda tidak perlu menulis panjang lebar, kan? Sebab dia mesti ada gabungan ni, gandingan ni. Ahli Sunnah wal Jamaah cakap apa, Mu'tazilah cakap apa. Baru kedua-dua ni dapat satu persatu kalau markah dia satu, ya. Ahli Sunnah wal Jamaah, apa pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan kedudukan iman, dan apa pandangan Mu'tazilah berkaitan dengan kedudukan iman. Kalau markah dia dua, baru dapat markah penuh 2/2, bergantung kepada peruntukan markah yang diberikan. Yang penting untuk mendapat markah penuh mesti ada dia punya pasangan dia. Jangan jawab Ahli Sunnah wal Jamaah saja, tak ada dia punya perbandingannya, ya. Begitu juga dalam bidang ibadat, ya. Contohnya dua perbezaan ibadat haji dan umrah. Jadi kita buatkan kolom seperti ini, haji dan umrah. Okey, apa perbezaan yang dari aspek yang sama? Haji pada bulan-bulan haji, umrah pada bila-bila masa. Haji ada wukuf, umrah tiada wukuf, ya. Jadi pastikan anda buatkan kolom untuk memudahkan anda menjawab. Seterusnya cuba kita lihat hikmah, ya. Hikmah, kalau soalan itu berfokus kepada ekonomi, pastikan anda garis ni, oh dia nak hikmah tapi aspek ekonomi. Manakala yang ini adalah hikmah secara umum, ya. Kemudian tengok pula dari segi kata tugasnya, sama ada terangkan ataupun jelaskan, dan berapa banyak isi yang diperlukan, sama ada 2, 3 atau 4. Itu semua perkara yang kita perlu ambil tahu, ya. Jadi apakah hikmahnya? Beginilah contohnya, ya. 2 hikmah. Okey, oleh kerana soalan 3A1 tentang haji dan umrah ini kata tugasnya terangkan, jadi ada isi dan ada huraian, ya. Manakala hikmah perkahwinan tadi jelaskan, dia dijawab secara umum dengan menulis ayat yang lengkap, dapat memelihara diri daripada maksiat dan keruntuhan akhlak, ya. Itu di antara contoh soalan kalau kata hikmah je, terus boleh buat 2 poin ni Ustazah. Ya, bergantung kepada soalan tu lah, sebab dia minta 2 kan. Ya, okey, baik para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Alamak, sampai terkeluar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan, yang mana pada hari ini kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan sekarang ini kita nak belajar pula macam mana nak jawab soalan bagi topik kita pada hari ini, tamadun Islam dan juga sejarah. Silakan Ustazah. Akhlak. Okey, ya, tamadun Islam dan juga akhlak Islam. Alhamdulillah, ya. Okey, alhamdulillah. Untuk tamadun Islam, dia berada dalam soalan yang keempat, ya.
Dan akhlak Islam dia berada pada soalan yang kelima. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah tajuk-tajuk ya yang terdapat dalam sirah dan tamadun Islam yang anda telah pun pelajari, iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin, Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Uthmaniyah untuk tingkatan 5. Manakala tokoh-tokoh Islamnya tingkatan 4 ialah imam mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Manakala 3 lagi tokoh tingkatan 5 yang anda kena kuasai, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Hasan Al-Banna dan tokoh dari Malaysia iaitu Ahmad bin Ibrahim. Apakah skopnya? Skop yang kita kena pelajari ataupun kena kuasai ialah sejarah ringkas. Sejarah ringkas kerajaan ya. Kemudian sultan-sultan yang terkenal, tempoh masa pemerintahan mereka, pusat pemerintahan mereka, faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan, riwayat hidup setiap tokoh. Selalunya riwayat hidup secara ringkas ya, bukanlah riwayat hidup yang panjang lebar ya. Sifat-sifat peribadi dan ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin, sumbangan dan juga ataupun pencapaian Khulafa' Ar-Rasyidin, dan skop yang paling penting selalunya yang sering ditanya ialah iktibar. Apakah iktibar ataupun apakah pengajaran dan bagaimana cara anda mencontohi sifat-sifat tokoh-tokoh ini. Cuba kita lihat. Ini adalah satu panduan yang boleh murid-murid gunakan ya. Menggunakan satu paparan, satu muka surat untuk menunjukkan ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin ya. Anda boleh buat macam-macam bentuk nota, sama ada nak buat mind mapping, buat peta iting, buat infografik seperti ini. Yang penting anda murid-murid rumus ataupun susunkan ya satu strategi untuk memudahkan mengingat. Aiman, macam ni kan tajuk ni banyak sangat kan fakta. Banyak sangat nak ingat. Macam mana nak ingat? Kita gunakan kaedah Jibril yang diajar oleh Jibril kepada Rasulullah. Apabila Jibril menyuruh Rasulullah membaca, apa yang Jibril kata? Iqra. Kemudian sebut lagi Iqra berapa kali? 3 kali. 3 kali. Menunjukkan mesti ada pengulangan. Ulang. Jangan baca sekali saja. Ulang supaya maklumat ni tadi dapat kita masukkan dalam ingatan jangka masa panjang. Jadi murid-murid kena buat nota sendiri. Tampalkan di mana-mana. Okey. Jadi ini antara contoh ya. Kemudian kita lihat ya, kerajaan Khulafa ini contoh soalan sirah dan tamadun ya. Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah kesinambungan kerajaan Islam di Madinah. Jelaskan 2 pencapaian Saidina Umar. Kalau kita tak ada nota yang baik, kita tak dapat nak ingat yang mana satu, Saidina Umar ke, Saidina Abu Bakar ke, Saidina Ali ke, Saidina Uthman ya. 2 pencapaian Saidina Umar. Jadi soalan di sini khusus kepada Saidina Umar ya. Jangan tulis pencapaian khalifah yang lain. Jelaskan 2 contoh ketegasan ya. Kalau kita lihat tadi dekat sini ada tegas ya. Tegas dan ada contoh. Saidina Umar pun ada tegas. Ada sifat tegas. Saidina Abu Bakar pun ada juga ketegasannya, tetapi dalam contoh yang berbeza ya. Dalam perkara ataupun kisah yang berbeza. Jadi soalan 2 seperti ini, jelaskan 2 contoh ketegasan khalifah dalam era kepimpinan dia umum. Yang pertama tadi khusus Saidina Umar, yang kedua ini tadi umum ya. Dan seterusnya terangkan iktibar. Ini antara bentuk soalan yang boleh ditanya dalam soalan sirah ya. Jadi jom kita lihat contoh jawapannya seperti ini. 2 pencapaian Saidina Umar Al-Khattab. Pastikan anda tulis dulu kenyataan itu ya. Kemudian anda jawab dalam bentuk poin ya, dalam bentuk poin. Poin 1, poin 2, poin 3 ya. Antaranya ialah menyebarkan dakwah Islam. Ini antara poin-poin yang anda mudah ingat. Jadi kena tulis, kena catat, jadikan dia nota. Manakala 2 contoh ketegasan khalifah tadi, ada 2 khalifah kan yang kita tengok mempunyai ciri kepimpinan tegas. Khalifah Abu Bakar, Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Saidina Umar Al-Khattab ya. Kalau kita lihat, ketegasan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar ni, kita kena ceritakan. Jadi kehendak soalan di sini kita kena ceritakan.
Saidina Umar, Saidina Abu Bakar ni tegas yang bagaimana? Saidina Abu Bakar tegas, iaitu beliau telah memerangi golongan murtad. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, golongan-golongan munafik mula menunjukkan taringnya, mula menunjukkan diri mereka yang sebenar. Jadi Saidina Abu Bakar perlu bertindak tegas. Manakala Saidina Umar pula menggantikan Khalid Al-Walid, iaitu Saifullah, pedang Allah, pada masa perang Yamamah dengan Ubaidillah, ya, kerana Saidina Umar tidak mahu umat Islam bergantung kepada berperang menang dalam peperangan bergantung kepada Khalid Al-Walid sahaja. Mesti ada pergantungan kepada Allah, bukan bergantung kepada Khalid Al-Walid. Jadi ketegasan Saidina Umar di sini untuk menyelamatkan keyakinan dan keimanan umat Islam. Okey. Seterusnya jom kita lihat pula iktibar. Iktibar daripada kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, cuba perhatikan macam mana formatnya. Kita hendaklah. Itu ayat untuk mengambil iktibar, ya. Mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Huraian ini boleh tulis bebas, ya. Isinya, yang isi ni yang kita kena ambil, isi. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Contohnya tegas dalam tindakan. Boleh juga kita ambil contoh, ya. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin supaya rakyat sejahtera. Boleh juga, ya. Seterusnya kita tengok pula masih lagi dalam sirah dan tamadun untuk kerajaan Uthmaniyah. Okey, cuba murid-murid perhatikan, ya. Nyatakan sejarah kerajaan Uthmaniyah secara ringkas. Mungkin murid-murid akan rasa panik, macam mana nak cerita sejarah ni? Nyatakan 2 sultan Uthmaniyah yang terkenal, dan ini ialah soalan kebat. Cadangkan persiapan anda untuk memberi sumbangan kepada negara seperti tokoh tersebut. Jadi, untuk membantu anda menjawab soalan-soalan fakta yang seperti ini, buatlah satu jadual yang merangkumi keseluruhan kerajaan dan mempunyai sejarah-sejarahnya dari segi asal penubuhan, pengasas, tempoh, ya, keluasan, bilangan khalifah. Cuba tengok bilangan khalifah 14, 37, 37. Jadi dia memudahkan otak kita menyusun maklumat-maklumat ni, ya. Ini sambungan nota ni, ya. Khalifah yang terkenal, siapa dia, kemudian khalifah yang awal, khalifah yang akhir, dan pusat pemerintahannya Damsyik, Baghdad. Ini ada 4, ya. Kalau ingat keempat-empat ni sangat bagus, tapi kalau tak ingat keempat-empat ni, sekurang-kurangnya ingat satu. Antara pusat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah ialah Istanbul. Mungkin kita ingat yang itu saja. Jadi letakkan perkataan antara. Jadi selamat jawapan kita di situ, ya. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana nak menulis sejarah kerajaan Uthmaniyah. Oleh kerana dia memerlukan 4 markah, jadi pastikan kita mengambil 4 isi yang paling senang kita nak ingat. Contohnya, khalifah pertama, kerajaan ini diperintahkan oleh berapa sultan, ya, keluasannya, pusat pentadbirannya. Nampak tu ayat antara pusat pentadbirannya. Jadi ada 1 isi, 2 isi, 3 isi, 4 isi. Moga-moga murid-murid dapatlah markah penuh di situ, ya. Dan 2 sultan yang terkenal hanya memerlukan nama sahaja. Pastikan anda tulis nama yang penuh, jangan tulis Osman saja. Mungkin ada ramai Osman dekat ni kan. Nama penuh Sultan Osman bin Ertugrul. Kalau khalifah, Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, tuliskan nama penuh, jangan tulis Abu Bakar saja. Mungkin Abu Bakar jual burger ke, Abu Bakar jual cendol ke, kan? Jangan, ya. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan kebat ini. Apa persiapan anda, ya? Saya akan mempersiapkan diri saya dengan menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ini isi. Contohnya, penanda wacana seterusnya disambut dengan contohnya, ya. Jangan gunakan perkataan selain itu. Bila selain itu, dia menunjukkan isi yang berbeza. Isi yang berbeza, anda tidak mendapat markah lebih, ya. Tidak mendapat markah yang berbeza, dapat 1 markah juga. Jadi pastikan elakkan daripada pengulangan isi, ya, pengulangan huraian lengkap.
akan berlaku pembaziran dekat situ. Sedangkan masa peperiksaan ni anda memerlukan masa yang mencukupi, ya. Buatlah latihan menjawab soalan-soalan dalam masanya. Jadi seterusnya, contohnya saya akan mendalami ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran dan hadis, juga ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seperti ilmu ekonomi dan pentadbiran. Hal ini adalah kerana kedua-dua ilmu ini sangat penting. Ini ialah huraian lengkap dan disudahi dengan kesimpulan. Cuba murid-murid lihat, ya. Kesimpulan, cara menulisnya, kesimpulannya kita hendaklah. Okey. Selepas kesimpulan, kita hendaklah. Kesimpulannya, kita hendaklah. Ya. Kita buat rumusan. Kalau murid-murid tak nak guna perkataan kesimpulan, tuntasnya, konklusinya, natijahnya, kita hendaklah mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran agar dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Ya. Okey, kita tengok pula akhlak. Ya. Ini antara tajuk-tajuk yang anda pelajari. Ustazah yakin anda telah pun buat senarai semak. Cuba kita lihat contoh soalan untuk akhlak. Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Nyatakan maksud keadilan dalam wasatiyah. Jelaskan dua aspek keadilan. Kadang-kadang, ya, ada soalan yang berbentuk umum, ada soalan yang berbentuk khusus. Yang penting anda pastikan dapat memahami setiap definisi wasatiyah, tawaduk, apa lagi, istiqamah, ya, berkata benar. Satunya kita tengok ini, tawaduk ialah sifat terpuji. Contoh sifat Rasulullah. Okey? Semua ada dalam buku teks. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks untuk mendapatkan jawapan-jawapannya. Ya? Cuba kita lihat. Okey, ini contoh. Soalan jelaskan dan soalan terangkan. Ingat, kata tugas-tugasnya memerlukan bagaimana bentuk jawapan yang perlu anda tulis. Ya? Contoh ini ialah soalan terangkan. Wujudkah masyarakat yang harmoni kerana saling bertolak ansur? Ya? Ada isi dan huraian. Okey, kita tengok pula soalan kebat kat sini, ya. Alam sekitar ialah segala benda hidup. Jadi, dua adab menjaga alam sekitar untuk soalan satu dan soalan kebat. Kalau kita lihat di sini, huraikan pandangan anda tentang peranan masyarakat untuk menangani. Bila menangani maknanya cara elak. Okey, cara elak. Jadi contoh jawapan kita ialah seperti ini. Okey. Ini ialah soalan huraikan, jadi soalan kebat dijawab dalam perenggan. Inilah soalan kemahiran berfikir, jawab dalam poin. Okey. Jadi Ustazah, ini dia banyak Ustazah berikan kepada kita. Yang paling penting kita fokus topik-topik yang Ustazah sebutkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan Al-Quran, hadis, akidah, fiqah, tamadun Islam dan juga akhlak Islamiah. Buat latihan dan teruskan untuk kita berjaya dalam sukses SPM 2022 nanti. Terima kasih kepada Ustazah Salina dan juga terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.